عزيز الجبار بالتافه والفاني بالباقي، وهذا من غضب الله على عبده والعياذ بالله. أما التعجب مع ممدوح أن تذهب بكل ما سوى الله، وأن يكون حظك وغايتك ومنطلق الله لا سواه. Di sana ada zuhud yang terpuji dan di sana ada zuhud yang terkeji. Zuhud yang terkeji itu adalah kita zuhud sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata kita bukannya zuhud yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita zuhudkan pada harta, zuhudkan pada wang ringgit. Bukan itu makna zuhud sebenarnya. Itu zuhud yang terkeji. Zuhud yang terpuji itu adalah kita zuhudkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membenci yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zuhud yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. دخل الفضيل بن عياض على هارون الرشيد فوعظه فبكى هارون، فدفع إليه ب100,000 دينار، كله 20 مليون دولار، فرفضها الفضيل وقال لا. Pernah berlaku kepada seorang sufi Fudail bin Iyad bertemu dengan Khalifah Harun al-Rashid, maka Fudail memberikan nasihat tazkirah kepada Harun al-Rashid sehingga menitis air mata Harun al-Rashid dengan tazkirah dari Fudail bin Iyad tersebut. Maka Harun al-Rashid memberikan hadiah kepada Fudail bin Iyad di atas tazkirah yang diberikan. Maka Fudail menolak hadiah daripada Harun al-Rashid. فقال له هارون الرشيد الخليفة قال يا فضيل أنت رجل زاهد، قال لا أنت أزهد مني. Maka Harun al-Rashid mengatakan kepada Fudail kerana menolak pemberian hadiah wang ringgit tersebut, wang ketika itu, maka Harun al-Rashid mengatakan, wahai Fudail, engkau adalah orang yang zuhud. Fudail sebenarnya menjawab, bukan, bahkan engkau lebih zuhud pada aku. قال له أما أنت فأزهد مني في اثنين، واحدة حسنة والثانية سيئة. أما الأولى أنت أزهد مني لأنك أعطيتني شيئا تملكه وأنا رددت شيئا لا أملكه، فأنت زهدت فيما بين يديك وأنا رددت ما ليس لي، فأنت أزهد مني. Fudail bin Iyad mengatakan bahawa Harun al-Rashid itu mengeluarkan apa yang ada padanya harta, itu maknanya zuhud, lebih zuhud. Sedangkan Fudail bin Iyad menolak sesuatu yang tidak ada, memiliki apa-apa untuk dizuhudkan. أيهما أزهد هارون ولا فضيل؟ هارون واحد عنده مال وتنازع عنه يملك أعصى، بس الثاني قال له ما بدي لأنه أعصى منه مالك، فأي زهد هذا ما خسر شيء. Jadi Fudail bin Iyad dia nak zuhud kepada apa? Sebab dia tidak memiliki sesuatu pun untuk dizuhudkan. Dia memang tidak ada memiliki apa-apa. Sedangkan Harun al-Rashid memiliki harta dan dia keluarkan harta, maka itu lebih nilai zuhud kepada Harun al-Rashid. قال له أما هذه فلك وأما الذي عليك يا هارون فاسمع. اسمع ماذا قال. أما الثاني وهو الزهد المذموم، يا هارون زهدت بالله واشتغلت بالدنيا فأنت الخاسر. Dari sudut zuhud yang pertama tadi itu memduh baik segi Harun al-Rashid, tapi yang kedua mazmum. Sebab Harun al-Rashid maka nasihat Fudail bin Iyad, wahai Harun al-Rashid, hendaklah kau zuhud yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan zuhud meninggalkan harta kerana benci harta semata-mata, tetapi hendaklah zuhud yang lebih lagi, iaitu zuhud yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. ماذا قال هارون؟ قال يا ليتني لم يراني الملك ولم أراه. Kemudian apabila tersedar kesilapan dia, maka Harun al-Rashid mengatakan, alangkah baiknya aku tidak memiliki kerajaan ini. اسمع. لا ينال غاية رضاه وفي قلبه شيء سواه. كيف تنال رضاه والكون في قلبك وليس هو في قلبك؟ اصحى يا غافل. تخطب الحسناء ولا تريد دفع مهرها، هيهات.
tidaklah seseorang itu yang ihkam yang ke-11, tidaklah seorang itu mencapai kemuncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dalam hatinya wujud sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. كيف تنال غاية الرضا وأنت مشغول وقلبك مشغول بسواء؟ ما هذا الحب الكذاب؟ Bagaimana kita ingin mencapai kemuncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati kita punya kesibukan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. كيف تدعي محبته وقلبك مشغول بغيره؟ Bagaimana kita mendakwa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati kita mengingat sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. كيف تدعي عبوديتك له وكل ذرات جسمك وحركاتك مشغولة بغيره؟ Bagaimana kita mendakwa mahabbah Allah Subhanahu wa taala sedangkan setiap zarah tubuh kita mengingat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. اسمع هذه القصة واعتبر وخذ منها درسا. رابع العدوية رضي الله عنه وارضاها كان لها شيخ اسمه سفيان الزاهد، فجاءها قال إن أمير البصرة يخطب يدك للزواج منك، هلا قبلك؟ فإنه رجل ذو صلاح. قالت يا سفيان هذا لا يصلح لنا ولا يصلح. Seorang abidah Rabatul Adawiyah punyai seorang guru yang bernama Sufyan. Datang guru kepada Rabatul Adawiyah mengatakan ada seorang lelaki ingin meminang kepada Rabatul Adawiyah. Maka Rabatul Adawiyah mengatakan bahawa orang itu tidak sesuai dengan aku dan aku juga tidak sesuai dengan orang tersebut. قال اجتمع بي فلعل الله يأذن بينكما أن يجمع بينكما. قالت له يا سفيان فأما الأذى فحاضر وأما ما أقول فهو ما أشعر به وهو الحقيقة. قال اجتمع بي فامتثلت أمر الشيخ قال فليأتي إليه. فجاء إليها أمير البصر جاءت الأحمال والهدايا أمير. Kemudian di atas desakan guru dia kepada Rabatul Adawiyah, akhirnya dia dipersilakan. Maka datanglah Amir Basrah ketika itu membawa hadiah-hadiah untuk memulakan peminangannya. فقدم إليها فنظرت إليه وقالت أيها الأمير ما الذي رغبك فينا ونحن من الفقر وانقطاع العبادة وليس عندنا شيء نفرح به وأنت الأمير. قال رغبني في دينك وتقواك. تعبر الرجال تتكلم يعني بالإنشاء تتوسع وتعيش الواحد في أحلام وهي مطلقة لا تنظر إليه. فلما انتهى من كلامي وأعطى خطبته العصماء الكذب والمدح قالت يا هذا اسمع لي أخت أفضل مني وأورع مني وأقرب لأواه مني فانظر إليها فلعل الله يأذن بينكم. شوف مصحف وقال أين هي؟ قالت خلفه. فالتفت قال لا يوجد خلفي. قالت إذا كذاب تدعي محبتنا وتنظر إلى غيرنا يا سفيان أن تقول أنه لا يصلح لنا. Jadi biar datang Amir Basrah tadi dengan hadiah-hadiah yang banyak, dengan kekayaan, maka Allah Ta'ala mengatakan apa yang engkau inginkan daripada aku, sedangkan aku seorang yang abidah, sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya harta. Apa yang engkau inginkan dari aku, kata Rabatul Adawiyah kepada Amir Basrah tadi. Maka Amir tadi bercakap dengan gaya seorang lelaki, maka aku syukur kepada ketakwaan engkau, dia kata, dan kuatnya agama engkau. Lalu Allah mengatakan bahawa sebenarnya kalau itu yang engkau inginkan daripada aku punyai seorang saudara perempuan, dia lebih bertakwa. Kalau engkau syukurkan ketakwaan aku punya seorang saudara perempuan lebih bertakwa daripada aku,
lebih kuat agamanya daripada aku. Maka Amir itu mengatakan, mana dia? Dia kata, ada dekat belakang, dia kata. Sebelah engkau. Jadi Amir itu pemaling ke kanan dia, tengok tak ada. Dia kata tak ada pun. Maka orang mengatakan, jadi dia kata itu dakwan kasih bohong semata-mata, dia kata. Sebab kalau kau kasih betul-betul pada aku, engkau tak akan memandang pada orang yang lain, dia kata. Jadi itu simbolik daripada Adawiyah. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendakwa kasih Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita memandang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dakwaan Amir tadi kepada Adawiyah. صارت مشرقة وصرت مغربا وشتان بين مشرق ومغرب. Jadi maksudnya raja tadi punyai kehendak yang lain, kehendak ke barat, sedangkan aku hala tuju aku ke timur. Jadi hala tuju tidak sama, kata Adawiyah, di antara kehendak Amir tadi dengan tujuan Adawiyah dalam dunia, kehidupan dunia ini. ادعوا المحبة وليس في القلب حبة. ادعوا المحبة وليس في القلب حبة. Orang mendakwa mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dalam hati tidak ada sedikit pun rasa kasih tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. قال خاضوا بحار الحب لكن ما ابتلوا. لم تتعمق ثيابهم من الماء. كيف خاض البحر وثيابهم لم تتبلد. هذا كذب. ادعاء كاذب. Jadi bagaimana orang itu dia mendakwa telah menyelam ke dasar lautan tetapi tidak dibasahi dengan air lautan. Jadi itu penyelaman yang dusta. Simbolik kepada orang yang mendakwa menyelam dalam lautan mahabbah tapi tidak ada kesan mahabbah tersebut. Barang siapa ingin meminang perempuan yang cantik, maka sesuailah dengan mahar yang perlu dibayar. ما دخل فردوس من اشتغل بغيره. حرمت جنتي على أرباب النفوس. من اشتغل في القدوس لا يشتغل في الفلوس. أي قلبه أما جيبه ما في مشكلة. Jadi seseorang yang memerlukan yang kena dibayar dengan mahar yang mahal, di mahar Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benarnya sidik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. كيف تدفع رضاه وأنت مشغول بسواه. Bagaimana kita mendakwa inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dalam hati kita sibuk untuk mencari yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. هذا كلام الشيخ لا ينال غاية رضا من في قلبه شيء سوى فتوجد فيه أشياء أو أصنام كونتينرات محمد بالأبيض. Jadi sinilah makna قلوبنا أصبحت مستودع للوساخات وقذارات الدنيا. وبعدين نقول أن الله مش هيفيدنا. hati kita قلبك صار مرحاض للدنيا. أنت بتفوت على الحمام تخرج من نفسك فضلاتك، ولكن بتعبي بدل عنها في قلبك ليس في جسمك ولا معدتك فضلات الدنيا كلها. ولم تقول إياك نعبد وإياك نستعين. كذب بأكثر وضاحة على الله. نعم. Kita membuang segala fadilat tubuh badan kita, kita pergi ke tandas untuk membuang segala najis-najis kita, sedangkan najis-najis dunia kita letakkan dalam hati kita, tersimpan dalam hati kita. Kotoran badan kita buang di tandas,
kita ambil kotoran dunia, kita isi dalam, kita jadikan hati kita tandas kepada kotoran dunia. Bagaimana kita mendakwa mahabbah Allah Subhanahu wa taala. عجبت الإنسان يتأذى من بقايا فضلاته في جسمه ولا يتأذى من فضلات الدنيا في قلبه. كيف يعني؟ Satu perkara yang takjub, ajaib. Kita berasa sakit, tidak selesa apabila najis yang telah berkumpul banyak dalam perut kita. Sedangkan kita berselesa sangat segala najis dunia ini berada dalam hati kita. المريد من سار بنفسه إليه. نعم. والمراد هو الذي سير به رغما عليه. المريد من سار بنفسه إليه أي قاصده بجهده. وأما المراد الله اشتباه وآتيناه من لدنا وعلمناه من لدنا. Hikam yang ke-12, perbezaan istilah murid dan murad. Murid orang yang mencari, murad orang yang dicari. Istilah murid itu adalah seorang yang salib kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, dengan usaha dia untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah murad adalah seseorang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dipermudahkan jalannya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. المريد قاصد والمراد مقصود. المريد خاطب والمراد مخطوب. المريد طالب والمراد مطلوب. الفرق. Jadi perbezaan murid, dia itu yang ingin menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan murad orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid juga mereka qasid, orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seorang yang murad dia itu dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbezaan yang jauh di antara seorang murid dan seorang yang dinamakan murad. فإن أراد الله بعبده خيرا جذبه إليه وأراحه من كبد المعاندة والمكابدة والمجاهدة واشتباء الحق بالعبد أي أصبح العبد مطلوبا إلى الله ليس هو طالب. فهنيئا لمن فهم عن الله حتى يكون من أهل من المطلوبين لا من الطالبين. نعم. Alangkah bahagianya mereka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menarik diri dia, injazabat, menarik hati dia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa kesusahan, tanpa mujahadah yang teruk untuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tanda orang itu dituntut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. بين يدينا إلى ربوان بحث كان لابد أن أقرأه عليكم ولكن يضيق الوقت سأختصر هذا الأمر، وهو دفاعا عن الحق في إمام أئمة التصوف وولي من أولياء الله وهو المنصور الحلال رحمه الله تعالى. كثير ما تكلم وأنا اشتغلت في البحث هذا تقريبا 5 أشهر وأخرجت إلى ربي تعالى عليه بهذا الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه تحت لواء سيدنا المرسلين المرجوع. أول ما يجب أن نقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. حسن الظن من حسن العبادة، والمسلم عليه أن يحسن الظن بالمسلمين لا أن يسيء الظن بهم. هذا الأصل. Kata Mama Syekh sudah sibuk dalam 5 bulan buat kajian tentang untuk menolakkan tuduhan terhadap Syekh yang bernama Al-Hallaj, Abi Mansur Al-Hallaj. Dan kita bermula dengan satu hadis Rasulullah SAW. Kita perlu baik sangka dan mendahulukan sangka yang baik terhadap orang lain sebelum kita berburuk sangka, sebelum kita mengenali dia 100%. إذا أسأت الظن بالمسلم ماذا تستفيد؟ فما بلاش العلماء والأولياء. Kalau kita bersangka dengan orang Muslim biasa,
dapat dosa besar. Tapi kalau kita berurusan dengan ulama lagi besar. قال شيخنا الهاشمي رحمه الله تعالى: لو اجتمع 99 شخصا على تكفير مسلم وقال واحدا لا أكفره أخذ بقدر الواحد وأترك 99 حفاظا على دين من أن يخاصمني يوم القيامة به. Syekh Al-Hashimi dia menyatakan kalau ulama Islam telah 99 orang yang mengkafirkan satu orang Muslim dan satu orang yang menyatakan dia masih lagi Islam, dia mengkafirkan 99, mengkafir seorang Muslim, dia katakan dengan amalan dia itu dah keluar dari Islam. Tapi tinggal satu alim saja, saya menyukun alim itu oleh kerana saya nak menjaga agama saya. Bila saya mengkafirkan orang akan terbalik kepada saya. لذلك هذا الحديث الذي سردته حسن الظن من حسن العبادة رواه أبو داود والحاكم في المستدرك. ومن حسن أخلاق العلماء كثرة توجيههم بكلام مشايخ التصوف وحمل كلامهم على أفضل الوجوه. وعلى سبيل المثال قول أبو يزيد: طاعتك لي يا رب أعظم من طاعتي لك. ما معنى هذا الكلام؟ Orang sufi seperti mana kita ceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, iaitu tanda kita ibadah kita baik, kualiti tinggi, kita berbaik sangka. Orang sufi dia sebenarnya bukan mendahulukan buruk sangka, dia baik sangka dengan orang-orang lain. معين عبارة أبو يزيد ثم نشرحها. طاعتك لي يا رب أعظم من طاعتي لك. Sidi Abu Yazid Al-Bustami telah menyatakan, engkaulah mentaati kepadaku lebih tinggi daripada saya mentaati kepadamu ya Allah. معنى هذا الكلام مقصوده إجابتك لدعائي أجل وأعظم من دعائي لك، وإيجاب الامتثال أمره، فأنت أعظم من عطاؤك أعظم مما أنا فعلت لك. Senantiasa engkaulah memberi saya yang tak layak untuk menerimanya, tetapi ketaatan saya yang naik kepada dari saya tak begitu tinggi dan berkualiti dan tak sama dengan nikmatan yang engkau telah hantar kepada kami. وقوله أي أبو يزيد: لو علم الناس منك ما أعلم ما عبدوك. لو علم الناس منك ما أعلم عنك ما عبدوك. ما معنى هذا الكلام؟ Sidi Abu Yazid Al-Bustami menyatakan satu ayat yang belik. Kalau orang kenal engkau seperti mana aku kenalmu wahai Allah, mereka tak akan beribadah kepadamu. المقصود لو علم الناس سعة رحمته وحبك لهم ما تكلفوا عبادته طمعا فيه. Bermakna kalau orang-orang awam sudah mengenali apa yang saya kenal dengan Allah, iaitu rahmat dia terlalu luas, mereka akan mengambil kesempatan dan tak beribadah kepada Allah. أنا أسألكم سؤال: بمن يطمع الإنسان، بالكريم أم بالبخيل؟ Senantiasa satu soalan dan Syekh menolak kita semua, kalau kita suka orang yang macam mana sifatnya, yang suka memberi atau suka mengambil, yang karim, pemurah atau yang kudukut? Satu soalan, kita suka yang mana satu? إذا تعرف واحد بخيل بتروح تطلب منه مساعدة ولا بتتجمل من درجة بالطريق عرفني. Kalau kita berjumpa dengan seorang yang kudukut, kita bukan suka bertemu dengan dia, bahkan kita kalau dia jalan satu jalan, kita ambil jalan yang lain. إذا كنت تطمع بكريم مثلك مخلوق ألا تطمع بأكرم الأكرمين؟ هذا كلام الشيخ. Kalau kita senantiasa mengharap orang yang pemurah, macam mana kita harapan kita dengan Allah yang Maha Pemurah, itu kata Sidi Abu Yazid Al-Bustami. أما قول الحلاج ما في الجبة إلا الله، فالمقصود ما في الوجود إلا الله، لأن عبر عن الوجود بالجبة وخالقها ربها سبحانه وتعالى. وغيرهم قال في الكثير: فأحسن الظن بهم، وإن أردت عدم الاقتداء بأقوالهم فالأمر لك، ولكن ليس عليك أن تكفر أحدا منهم حتى لا تحاسب به يوم القيامة. Kata Sidi Al-Hallaj, ma fil jubba ghair Allah, tidak ada dalam jubbah, maksudnya baju ni, tetapi itu bahasa Arab
maksudnya bukan jubah bermakna pakaian, tapi dia maksudnya jubah bermakna kaum, dunia ini. Ma fil jubbati ghairullah, tidak ada diwujudkan yang sebenar-benarnya dalam dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasanya, dengan sifatnya, dengan kehebatannya. Tetapi orang sudah faham dia dengan dia mengaku diri dia Tuhan. Ulama telah memberitahu tak boleh kita berburuk sangka dengan satu orang biasa, bahkan alim wajib kita jauhkan buruk sangka dengannya. Itu kita tak menerima kemurkaan Allah, sebab dia akan tuntut hari kiamat. Kita mengkafirkan orang itu, dia akan tuntut daripada kita hari kiamat. اسمع ما يقول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خصلتان لا يعلوهما خير. واحد حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. خصلتان أي صفتان. Rasulullah SAW telah bersabda, dua sifat yang mulia nilainya, yang mulia, yang banyak kebaikannya, yaitu berbaik sangka dengan orang-orang dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. من هو الحلاج؟ هو الحسين بن منصور بن محي الدين، ويكنى بالحلاج، ولد سنة 244 هجري. يعتبر من أئمة السلف في القرون الثلاثة الأولى الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستشهد بالتبليغ 9 صاحب الجنيد وعمرو بن عثمان المكي وأبو الحسن النوري وغيره. نعم. Siapakah Al-Imam Al-Hallaj? Imam Al-Hallaj namanya Sidi Abu Mansur Ibn Muhyiddin Al-Hallaj, dilahirkan 244 Hijrah dan wafat 309 Hijrah. Dan ماذا يقول هذا الإمام الكبير في التوحيد؟ في قضية التوحيد، نشوف شمول التوحيد. Kalau kita nak buat analisis ataupun menilaikan syekh ini, tengok apa kata dia dalam ilmu tauhid. Contohnya, منكم من قرأ علم التوحيد والطلاب علم بالجامعات، حنشوف هذا الكلام يوافق التوحيد أو يعارض التوحيد. ramai di kalangan yang duduk sini memang ada belajar tauhid dan sudah banyak ilmunya. Marilah kita bandingkan apa yang kita belajar dalam kolej-kolej kemudian dengan berkat ataupun pandangan dia dalam ilmu tauhid, yaitu Al-Hallaj. أنا بسأل سؤال، من يقول أن الله فوق تحت هذا يعتبر موحد، والذي يقول لا يضره فوق ولا يقل تحت الموحد أيهما؟ Siapakah yang lebih layak untuk kita melabelkan dia orang yang betul-betul faham tauhid sebenar, yang menyatakan Allah atas atau bawah, kiri kanan, atau yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala tak perlukan kita mensifatkan dia sebab dia tak berbentuk, tak bertempat. Mana yang kita lebih percaya dengan dia punya pandangan? الذي يقول أن الله ينزل بصفات النزول